Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, cikgu harap semuanya sihat. Okey. So kita nak sambung subtopik yang baru hari ini, okey, 1.3 iaitu peningkatan kendiri. Okey. Jadi sebelum tu kita refresh balik apa yang kita dah belajar. Okey, so sebelum ni pada pembelajaran minggu lepas, okey, you all dah belajar tentang komunikasi berkesan kan? Macam mana nak berkomunikasi, okey, macam mana nak kekalkan hubungan baik dalam pasukan, okey. Jadi untuk hari ni, okey, kita nak sembang tentang mengenal diri, okey. Itu topik hari inilah dan sesuai dengan tajuk yang kita nak belajar ni, jadi cikgu nak kenal lah, okey, nak mengenal diri you all ni, okey. Tapi sebelum tu, sebelum you all perkenalkan diri, cikgu kenalkan diri cikgu lah, okey. Maksudnya, okey, berdasarkan apa yang kita nak belajar ni, okey. So nanti you all kena buat benda yang sama, you all kena perkenalkan diri you all pula, alright? Okey. So cikgu share screen. Okey. Okey. So tajuk kita adalah okey, 1.3A adalah kita nak mengenal diri. Okey. Sebagai seorang manusia, okey, kita mempunyai gambaran atau pandangan terhadap diri sendiri. Okey, sebagai seorang manusia, okey, kita sendiri, okey, ada tanggapan terhadap diri kita sendiri. Okey, baik atau buruk, kita pulang pada diri kita. Okey. Kita biasa dengar orang suka menilai orang lain kan. Okay, tapi sebenarnya pertama sekali orang yang selalunya judge kita adalah diri kita sendiri. Okay, so aspek yang selalu kita nilai diri kita ni, okay, adalah dari segi fizikal, okay, kebolehan, kemahiran, minat, bakat, sikap dan nilai. Okey. Kita nilai diri kita berdasarkan benda-benda ni, aspek ni. Okey. So ada 5 aspek fizikal, kebolehan, kemahiran, minat, bakat, sikap dan nilai ada 6. Okey. So kita tengok yang pertama, okey, dari segi fizikal. Okey. Mengenal diri dari aspek fizikal, okay, bermaksud mengetahui sifat tubuh badan sendiri. Okay. Jadi untuk kita nak mengenal diri kita ni, okay, cikgu akan terangkan mengenai cikgu lah. Okay, so nanti cikgu nak you all terangkan diri you all pula. Okay. So dari segi fizikal, okay, kalau macam cikgu okay, cikgu tahu fizikal cikgu ni, okay, dari segi wajah cikgu, rupa cikgu. Okay, cikgu sedar yang cikgu mempunyai masalah pada kulit. Okay, so cikgu tahu itu sesuatu yang ada pada diri cikgu. Cikgu sedar, cikgu acknowledge dan cikgu rasa tak apa, it's okay. Okay, jadi macam cikgu sendiri, cikgu sedar diri yang cikgu ada masalah jerawat. Okay, jadi bila cikgu sedar yang cikgu ada masalah jerawat, okay, cikgu akan lakukan sesuatu untuk bagi penampilan cikgu lebih baik, okay, lebih elok. Okay. Jadi bila cikgu sedar, okay, cikgu tahu kekurangan cikgu adalah dari segi rupa cikgu, okay, masalah kulit, okay, jadi cikgu akan lakukan sesuatu. Okay, jumpa dengan apa tu,
jumpa dengan specialist, okey, contohnya, okey, ataupun jaga, kita tahulah apa kita nak buat untuk kita perbetulkan keadaan itu. Sebab tu pentingnya untuk kita kenal diri kita, kita tahu okey apa kekurangan kita. So daripada segi fizikal, cikgu sedar yang cikgu ada uh, kelemahan ataupun kekurangan dari segi wajah kulit, taklah apa tu, flawless macam orang lain kan. Okey, tapi tak apa, it's okay. Okey. Kita tengok terdapat sifat fizikal yang boleh dibaiki seperti kelihatan kemas dan menarik. Ni yang cikgu cakap ni. Okey, kalau dari segi fizikal, kita sedar yang kita tidak berpenampilan yang kemas. Okay, kita sedar. Okay, kita tengok diri kita pun kita rasa macam selekeh lah aku ni. Okay, jadi bila kita kenal, kita tahu, kita sedar, kita boleh perbaiki. Okay, kita harus menerima sifat fizikal kita secara positif. Okay, macam contoh tadilah. Okay, bukan contoh, memang diri saya sendiri. Okay, saya tahu saya kulit tak flawless contohnya. So, cikgu ambil secara sudut yang positif. Okay. Ini cerita betul Okay. Masa cikgu belajar di universiti, cikgu ada ambil medication, dan side effect pada medication tu, dia muka cikgu yang tak beberapa teruk, dia jadi sangat teruk. Okay, maksudnya kalau parut di muka ni, semua ni ada jerawat batu. Masa cikgu tengah belajar okay, bayangkan kita belajar, kita jumpa dengan orang, tapi masa tu memang breakout teruk sangat. Teruk sampai boleh dikategorikan sampai memang macam ada nanah-nanah. Okay. So walaupun muka cikgu teruk, okay, cikgu ambil tu memang sedih, okay, sebab muka ni orang nampak tau. Kita tak boleh sorok, okay, tapi memang sedih, memang struggle, okay, tapi cikgu ambil secara positif dan cikgu cakap pada diri cikgu tak apa. Okay, sebab orang yang akan suka aku, dia bukan suka muka aku, sebab muka aku tak cantik, contoh. Okay, tak apalah orang yang suka kat aku nanti dia suka aku bukan sebab muka aku, dia suka aku sebab aku. Tu cikgu ambil dari sudut yang positif. Okay, dan tidak harus berasa rendah diri sekiranya mempunyai tubuh badan yang kurang menarik atau berbeza daripada orang lain. Okay, so itu dari segi fizikal. Okay, yang kedua, aspek kedua adalah kebolehan. Okay, kebolehan bermaksud kemampuan seseorang melakukan sesuatu tugas atau kemahiran tertentu. Okay, maksudnya apa kebolehan diri kita? Okay, so kalau cikgu ni, cikgu rasa kebolehan cikgu daripada dulu sebelum cikgu jadi cikgu, cikgu tahu kebolehan cikgu adalah cikgu ni pandai bercakap. Okay, diri kita sendiri yang rasa. Orang mungkin akan kata, ya ke pandai bercakap? Okay, itu pandangan orang. Tapi cikgu kenal diri cikgu, cikgu rasa cikgu ni sejenis yang orang yang pandai bercakap. Okay, jadi okay, tengok kebolehan bermaksud kemampuan seseorang melakukan sesuatu tugas atau kemahiran tertentu. Okay, ada sesuatu kemahiran atau kebolehan yang ada pada diri kita. Okay, kadang-kala kebolehan tidak mudah dikenal pasti. Okay, inilah masalah you all semua. Okay, you all tak tahu apa kelebihan you all, apa kebolehan you all. Okay, sebab awak belum mencuba lagi sesuatu yang baru itulah. Okey. Jadi macam cikgu cakap tadi, cikgu tahu kebolehan cikgu adalah cikgu pandai bercakap dan cikgu boleh influence orang. Faham tak? Okey. Jadi daripada kebolehan tu, sekarang baru cikgu faham kenapa cikgu ditakdirkan untuk jadi cikgu. Maksudnya rupanya orang, yelah, sesuai lah orang yang banyak bercakap ni. Cikgu kan banyak bercakap. Seorang guru, kita perlu mengajar, dan membuat awak
percaya dengan apa yang saya cakap. Kan? Okey, jadi itu rupanya kenapa cikgu ni ditakdirkan menjadi cikgu. Okey, sebab kebolehan saya lah. Okey, saya memang rasa saya boleh, cikgu boleh berkata-kata, banyak bercakap lah. Okey, sebab ada di antara orang yang jenis tak banyak cakap, tak suka pun bercakap. Okey. Okey, jadi next, okey. Kadang-kala kebolehan tidak mudah dikenali. Oh ni dah, okey. Ada kalanya setelah mencuba sesuatu yang baru, dapati kebolehan tersebut ada pada diri sendiri. Okey, contoh kebolehan awak untuk apa, melakukan aktiviti-aktiviti yang awak tak pernah buat. Okey, bila awak cuba, okey, contohlah, uh, melakukan memasaklah contoh, okey, kalau lelaki, okey, tak pernah pergi ke dapur untuk masak. Kenapa? Sebab you lelaki contohnya. Tapi bila you cuba, okey, you akan rasalah aku ni pandai juga masak sebelumnya. Rupanya. Okey. Jadi itu antara sesuatu perkara yang you all kena fikir. Kena, orang kata apa, you have to think about it, you know. Sebab kita kata kita tak boleh. Okey, kita rasa, ish, malulah, tak boleh lah. Sedangkan you all belum cuba lagi. Okey. So, first kali mesti berani cuba. Mesti berani cuba. Okey. Okey, aspek seterusnya adalah kemahiran. Okey. Okey, kemahiran. Setiap individu berbeza dari segi keupayaan berfikir, belajar, mengingat, menakur dan menganalisis. Okey, sebab setiap individu mempunyai aras kognitif yang berbeza. Okey, maksudnya dekat sini kita semua berbeza. Okey, kalau dari segi pembelajaran, cara kita belajar berbeza. Ada yang boleh baca sekali, baca, ingat, tutup buku, tidur. Esok jawab exam. Ada tak boleh. Dia tak boleh baca sekali. Dia kena baca berkali-kali-kali-kali. Okey. Okey, kalau macam cikgu, okey, kemahiran cikgu, okey, cikgu tahu, cikgu boleh ingat sesuatu benda kalau cikgu baca, okey, cikgu menulis semula perkara tu dan cikgu ulang berkali-kali. Itu cara cikgu ingat. Okay, itu kemahiran saya lah. Okay, so cara saya belajar, saya tahu saya perlukan macam tu. Jadi kalau you tahu, okay, kemahiran you dekat aras mana, you dekat level mana, mudahlah untuk you belajar contohnya. Okay, kita kena tahu. Okay, contoh ada orang tak boleh belajar dengan sambil mendengar muzik. Okay, jadi tak boleh ada bising-bising. Okay, jadi bila you tahu macam tu, okay, janganlah sambil belajar dengar lagu ataupun you belajar kat tempat yang open space, okay, ada TV, okay, dekat open area kan. Kena cari tempat yang you boleh fokus. Okay, itu dari segi kemahiran. Okay, dari segi minat. Minat ni kan, kalau cerita minat ni seronok kan. Tak sabar cikgu nak dengar apa minat you all semua. Okay, minat adalah keinginan atau kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu aktiviti, okay, yang dapat memberikan kepuasan. Okay, orang yang berminat melakukan sesuatu tidak semestinya mahir dalam bidang tersebut. Okay, lagi saya ulang. Orang yang berminat melakukan sesuatu tidak semestinya mahir dalam bidang tersebut. Awak minat, tak semestinya awak mahir. Contoh, okay, saya minat video editing dan saya minat ambil gambar. Tapi tak semestinya saya mahir dalam bidang tu. Saya bukan pro. Okay, saya pandai ambil gambar pakai phone je contohnya. Ambil gambar diri sendiri, suka-suka. Okay, so banyak minat boleh jadi macam-macam. Okay, kalau macam cikgu, cikgu minat untuk cikgu suka video editing, suka ambil gambar, suka simpan gambar banyak-banyak. Okay, lepas tu cikgu suka travel, cikgu suka makan, tu semua orang suka kan. Okay, kemudian cikgu suka okay, ni daripada cikgu kecil dululah. Cikgu
cikgu tahu kecenderungan cikgu ni, minat cikgu ni adalah pada crime investigation tau. Daripada dulu lagi cikgu suka tengok CSI, cikgu suka tengok apa benda-benda pasal detektif ni. Okay, daripada dulu memang cikgu suka sangat. Okay, lepas tu kalau macam sekarang ni, okay, cikgu suka sangat dengar YouTube channel Bailey Sarian tu. Tak tahu korang tahu ke tak. Okay, sambil dia make up, sambil dia cerita tentang true crime stories. Okay, so bila cikgu boleh tengok benda tu berjam-jam. Okay, macam you all lah, you all ada yang minat main game, minat tengok Korea. Okay, so suka yang tengok Korea tu sebenarnya suka dia orang punya dance, dia orang punya steps. Okay, jadi benda tu adalah minat kita. Tak semestinya kita beria-ria nak mengikut dia orang berjoget-joget kan. Tak adalah, tapi kita minat ke arah tu. Okay. Jadi bila kita tahu minat kita dan kita macam you all, contoh macam lelaki dia minat main game and then parents support, parents belikan you punya equipment lah, okay, semua-semua tu you akan dapat rasa kepuasan kan, macam yes, puas dapat main game. Okay, macam cikgu, kalau cikgu stres, cikgu buat benda yang cikgu minat. Contoh kita cikgu tengok YouTube channel tu kan. So cikgu akan jadi rasa okay, hilang stres. Okay, so minat, okay, nanti you all ceritakan apa minat you all. Okay, dekat cikgu nak tahu. Okay, yang kelima, aspek kelima adalah bakat. Bakat merupakan kebolehan semula jadi, okay, bagi mencapai kejayaan. Bakat dan latihan. Bakat dan latihan. Kalau you berbakat tapi you tidak dilatih dan diasah, okay, you bakat tu akan hilang. Okay, cerita pasal bakat cikgu rasa cikgu ada bakat dalam kesenian sebenarnya. Okay, kalau dulu, okay, parents cikgu dia tak channelkan ke arah situ. Okay, mungkin masa tu pun cikgu tahu cikgu minat benda-benda yang seni artistik ni, okay, tapi cikgu tidak dichannelkan ke arah itu. So dia menjadi macam cikgu bakat tu tidak dilatih dan tidak diasah. Contoh paling senang adalah contoh cikgu suka melukis sebenarnya. Cikgu suka lukis, cikgu suka painting, cikgu suka craft. Okay, cikgu suka benda-benda yang kreatif ni. Okay, tapi kalau daripada dulu lagi cikgu bagi tahu parents, okay, this is what I love to do kan. So maybe masa tu cikgu tak jadi cikgu lah kot. Ataupun cikgu jadi cikgu seni contohnya. Okay, so penting bakat ni, okay, kita tahu dan kita gilap bakat tu. Okay, kalau you all boleh ada suara yang sedap, okay, gilap bakat tu. You all suka painting, okay, pergi kelas, okay, suka main muzik, okay, asah, gilap bakat tu supaya bukan kita nak jadi ahli muzik ke apa, tak. Okay, sebab bakat yang ada tu, kalau rezeki you all boleh jadikan benda tu sebagai you punya career lah. Okay, macam painting, okay, kalau you jual painting pun bukannya sikit-sikit. Okay, painting pun orang beli mahal-mahal, boleh makan ribu-ribu, puluh ribu pun ada juga kalau painting. Okay, ataupun kalau itulah, okay, kalau nasib you all baik, okay, you dah asah bakat daripada awal, mana tahu rezeki. Okay, bayangkan buat benda yang you all suka. Okay, bayangkan, okay, macam YouTuber tu kan, dia buat benda yang dia suka. Okay, contoh dia buat dia buat tutorial je, okay, tapi sebab dia buat benda yang suka, benda yang dia minat, bakat dia, okay, dapat pula income daripada situ. Okay, so kena asah bakat kalau you ada bakat tu. Okay, kalau you ada bakat, memang you all ada bakat nak tahu apa benda je. Okay, macam-macam Okay, sekarang kita tengok pada aspek sikap. Okay, perbezaan sikap individu dapat dilihat semasa pergaulan, interaksi dan aktiviti sosial. Okay, contohnya jika terdapat peluang atau galakan yang positif, maka akan wujud sikap positif pada diri. Okay, sikap sikap ni kita boleh tengok bila kita bergaul. Okay, relate dengan topik semangat sepasukan tadi. Masa kita kerja sepasukan, masa tu kita boleh nampak tahu macam
oh dia ni macam ada apa tu, ada aura untuk memimpin, untuk jadi pemimpin, you know. Okay, so sikap ni, okay, kita boleh tengok dekat situ. Ada yang jenis dari segi pergaulan pun kita nampak yang dia tak suka nak bergaul, dia suka duduk sorang-sorang. Okay, so itu sikap lah. Okay, contoh saya, kalau saya cikgu sendiri, cikgu rasa sikap cikgu ni, cikgu mudah bergaul dengan orang. Okay, like socially cikgu mudah untuk bergaul, tapi bila cikgu kenal orang tu lah. Okay, kalau cikgu masuk dekat crowd area, nak start tu maybe cikgu bukan nak kata peramah, dia bukan peramah, tapi cikgu mudah bergaul kalau cikgu dah kenal orang tu. So okay, jadi itu daripada sikap. Okay, last kali kita tengok nilai. Okay, nilai merupakan pegangan dan pertimbangan terhadap sesuatu. Okay, nilai yang kita pegang. Okay, nilai akan mempengaruhi keputusan korang. Okay, again, cikgu repeat. Nilai akan mempengaruhi keputusan yang dibuat. Okay, nilai tu pegangan diri kita. Okay, bila kita ada pegangan, kita ada prinsip, okay, keputusan yang kita buat semuanya akan mempengaruhi, keputusan yang kita buat akan dipengaruhi oleh pegangan atau prinsip kita. Okay, contoh saya bagi, prinsip saya yang saya pegang pada dulu sampai sekarang adalah do what you love, love what you do. Meaning, kalau you nak buat sesuatu tu, bila you suka buat sesuatu benda tu, okay, buat benda yang you suka, kita dah jumpa benda yang kita suka kan, buat suka dengan benda apa yang kita buat. Okay, itu satu. Okay, itu memang prinsip saya lah. Okay, nak buat betul-betul. Okay, nak mengajar betul-betul. Okay, maksudnya mengajar betul-betul lah, bukanlah setakat okay buat muka surat ni, macam tu. Okay, yang kedua, ni prinsip cikgu jugalah. Okay, kalau yang perempuan, cikgu selalu pesan, dan sebab itu adalah prinsip saya jugalah. Okay, kita kena letakkan satu standard pada diri kita sendiri. Okay, especially perempuan lah. Okay, kita jangan sebab perempuan ni level kita sebenarnya tinggi, kita yang merendahkan martabat, maruah ataupun diri kita lah. Okay, so cikgu cakap dari segi sosialnya lah. Okay, so untuk perempuan, bagi cikgu, nilai yang cikgu pegang sebagai seorang perempuan, dan cikgu selalu pesan kepada semua anak murid cikgu lah. Okay, letakkan diri kita, okay, level yang tertinggi. Okay, maksudnya jangan jual murah. Okay, bukanlah jual tu, you all faham lah kan, maksudnya jangan nampak atau rasa diri kita ni murah, sebab diri kita sebenarnya memang mahal. Okay, maruah kita, okay, diri kita, body kita, okay, semuanya mahal. Okay, jadi itu adalah juga nilai yang saya akan pegang dan saya akan pesan kepada student-student saya lah. Okay, so nilai, cikgu nak tahu apa prinsip atau pegangan yang awak tanamkan atau awak percaya, okay, yang awak pegang lah. Okay, so habis. Okay, so topik hari ni kita hanya nak mengenal diri. Okay, so aktiviti yang cikgu nak buat hari ni adalah, okay, simple je. Cikgu nak awak buat video, okay, menggunakan handphone awak, okay, dan cikgu nak awak, okay, terangkan, okay, ke 6 sikap dan nilai dipecahkan. Okay, sorry, ada 7. Okay, terangkan ke 7 aspek ni. Okay, terangkan apa maksud dia. Okay, contohlah, okay, awak nak buat video ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah binti Yaakob. Okay, saya akan menceritakan tentang saya akan menceritakan tentang diri saya dari aspek yang pertama, iaitu fizikal. Okay, jadi
Fizikal bermaksud mengetahui sifat tubuh badan sendiri. You explain dulu. Okay, apa maksud aspek tu? Okay, contoh yang fizikal ni. Okay, fizikal bermaksud, aspek fizikal bermaksud mengetahui sifat tubuh badan sendiri. Okay, pada diri saya, okay, saya merasakan yang saya apa-apa. Okay, dari segi fizikal. Ceritakan apa kelebihan awak kalau awak ada dari segi fizikal. Okay, apa kelemahan awak yang awak rasa dari segi fizikal. Okay, awak boleh cerita dari segi apa yang awak nak cerita lah. Okay, fizikal, dari segi fizikal. Okay, kemudian aspek kebolehan pula. Okay, so dari aspek kebolehan, okay, kebolehan bermaksud kemampuan seseorang melakukan sesuatu tugas atau kemahiran tertentu. Okay, huraikan dulu kebolehan, aspek kebolehan, apa maksud dia. Lepas tu baru ceritakan. Okay, kebolehan diri saya adalah okay, apa. Okay, jadi itu tugasan awak hari ini. Ada 7 aspek yang awak kena huraikan dulu apa maksud dia. Lepas tu baru cerita diri awak. Okay, apa kebolehan awak, apa kemahiran awak, apa minat awak. Okay, faham tak? Okay, saya harap awak semua faham. Okay, ada 7 buat video. Duration video kena tidak kurang daripada 5 minit. Awak kena bercakap dalam masa 5 minit. Lebih tak apa, kurang tak boleh. Kalau kurang saya akan reject. Jadi awak kena buat semula. So, set timer. Okay, so pelan-pelan okay, ceritakan ketujuh-tujuh aspek tu. Okay, maksud dia, kemudian ceritakan tentang diri awak. Okay, so okay, ada 7 aspek dan hantar kepada saya melalui Telegram personal pada hari ini juga. Alright, dan nanti saya akan update list lah siapa yang tak hantar. Okay, so itu sahaja saya rasa untuk hari ini. Okay, untuk tugas hari ni simple je. Okay, tapi walaupun simple, okay, dia walaupun simple, okay, dia sangat bagus sebab awak dapat mengenal diri awak. Kalau awak tak sedar sebelum ni, okay, awak dapat mengenal diri awak lah. Okay, mengenali diri awak. Okay, so itu saja. Okay, saya tunggu video-video awak semua. Okay, buatlah sebaik mungkin, sekreatif mungkin. Okay, so tak sabar cikgu nak kenal seorang-seorang. Okay, ada 30 lebih tu, 30 video cikgu nak tengok. Okay, so itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.